Bolehkah orang lelaki warna ke rambut dengan hina? Kalau lelaki tu tua, rambut dia warna putih, maka sunat dia warna ke dengan warna hina. Hina ni hina merah ataupun kuning. Bagi orang biasa sunat warna ke warna kuning, bagi orang alim sunat warna ke warna merah. Dalil dia apabila Sayyidina Abu Bakar pada hari pembukaan kota Mekah, dia bawa ayah dia, Ibnu Abi Quhafah. Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar bawa ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, baru masuk Islam. Pada hari pembukaan kota Mekah, berhijrah ke Madinah, 8 tahun kelik baru buka Mekah. Baru ayah dia masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Mari tu rambut dia putih dah. Maka Rasulullah kata, ghairu haza wa jannibis sawa. Ilake, ubah ke rambut dia warna putih tapi jangan buat warna hitam. Boleh buat warna hina merah ataupun kuning. Lagu mana nak suruh didik anak 5-6 tahun dengan kata? Pertama, doa. Kedua, buat air tawar. Cari tok guru supaya dia dengar kata. Hamba sebut dah kaifiat dia. Bagi seorang ibu saja. Ibu dia ambil air sembahyang zuhur. Ingat ni. Ambil air sembahyang zuhur. Basuh air yang kedua, basuh muka, tak ada. Basuh air yang kedua, basuh muka, tak ada. Basuh air yang kedua, tangan kanan kedua, basuh tangan kanan, tak ada. Maka air itu buat air tawar, buat minum kepada anak yang tak dengar kata. InsyaAllah ibu, anak tu akan dengar kata ibu dia. Ni pendapat kepada Ustaz Muhyiddin Khawli. Ni anak-anak komen orang ni malah. Tetapi bagi dia kata tidak ada bid'ah hasanah tu salah lah. Salah, tidak ada bid'ah hasanah ni salah lah, bagi hamba tu salah. Bukan hamba kata dah, Imam Syafi'i pun bagi bid'ah tu bagi pada dua, ibarat bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Jadi kita nak pergi Imam Syafi'i, kau nak pergi dia, kena pergi Imam Syafi'i lah, tentu dah. Boleh kau tak kita buat sesuatu untuk buat menangis? Antara benda-benda yang sunat kita buat menangis ketika baca Quran. Nabi kata apabila baca Quran, hendaklah kamu menangis. Jika kamu tak boleh menangis, fatabakau, maka buat menangis. Ikutlah kita buat buh minyak cak kapuk ko, lesek lada ko di mata ko, walololol menangis. Ya menangis ni kita kena mikir, kita kena buat satu nostalgia, kita kena buat satu pengalaman dalam hidup kita. Ikutlah kita teringat kok siapa dia. Pertama kita belajar menangis bab mak ayah dulu. Teringat jasa dia, wah kita berjerit. Akhir sekali kita menangis bukan kerana ibu bapa, kita menangis kerana Allah. Ingat jasa Allah Ta'alawi kepada kita. Ingat kepada Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad. Wah kita jerit pula. Lepas tu kita berlatih Allah Ta'ala pula. Berlatih. Ingat Allah Ta'ala. Ingat dia baik dengan kita, kita tak dengar kata dia. Wah kita jerit pula. Berlatih lagu tu lah. Kena berlatih lah. Selalu dengar nasihat orang, selalu dengar orang ngajar, insya-Allah hati kita jadi lembut. Lah ni memang tak keras lagi, lama-lama jadi lembut. Malam tu qada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu doa Sayyidina Rasulullah ajar kepada Sayyidina Aisyah. Bacalah. Sama ada kita nak pergi duduk malam Lailatul Qadar dan hari Lailatul Qadar. Malam tu Lailatul Qadar, tengah hari tu pun sunat kita pergi duduk ke juga. Sunat kita apabila dapat Lailatul Qadar jangan beritahu orang. Bacalah doa untuk kepentingan umat Nabi Muhammad. Jangan penting diri sangat, minta untuk diri kita saja, minta untuk umat Nabi Muhammad juga. Mudah-mudahan hati kita yang lembut lagu tu, hati kita yang fikir kepada umat, Allah Ta'ala rezekikan kita dapat Lailatul Qadar. Pada bulan ini, apa dia paling afdal baca Quran lah. Bulan ni banyak ke baca Al-Quran. Bulan Ramadan ni banyak ke baca Al-Quran pada malam. Najis hukmi dengan najis aini. Najis ni ada 3 jenis. Pertama najis mughallazah, iaitu najis berat. Apa kena panggil najis berat? Kerana cara nak basuh dia berat sikit, iaitu 6 kali. 7 kali, 6 kali dengan air biasa, 1 kali dengan air campur dengan seluk. Air campur dengan seluk. Tu najis mughallazah. Kedua najis mukhaffafah, najis ringan. Apa dipanggil najis ringan? Kerana cara nak basuh dia tak syarat kita basuh hanya percik ke air
pada tempat tu sehingga hilang bau dia. Perah dulu biar kering air kecing budak. Air tu air kencing budak lah. Air kecing budak lelaki yang kurang daripada 2 tahun yang tak makan gapo-gapo. Kecil. Kita perah sehingga kering dan tak bau hancing dia. Maka tak perlu basuh, tak perlu cucu ke air. Ketiganya najis mutawassithah. Najis pertengahan. Najis mutawassithah ni terbahagi kepada 2, najis hukmi dengan najis aini. Najis aini ni najis yang dapat kita bau, rasa dan dapat kita tengok warna. Ada warna, ada bau, ada rasa. Najis kalau ada salah satu benda ni, ada bau dia, ada rasa dan ada warna dia, maka tu najis hukmi kerana dapat dikesal. Manakala najis yang tidak ada sebagai kesal, maka dipanggil najis hukmi. Seperti najis kena air kecing. Air kecing bau mula-mula, kita pun sakut, ingat nak basuh, terlupa. Sampai seminggu, najis itu sudah hilang bau, rasa dan warna dia. Maka najis itu bertukar najis hukmi. Cara nak basuh najis hukmi hanya lalu ke air pada tempat tu. Manakala najis aini, cara nak basuh dia hilang ke warna dia, bau dia ataupun rasa dia. Nah. Bayar zakat online. Sopa bayar zakat maknanya pergi pitih masuk kat bank lagu tu. Boleh. Tak apa. Yang penting kita niat. Ketika kita masuk duit kita tu, kita niat nak bayar zakat fitrah kita. Online tak apa. Maknanya masuk kat bank tu lah. Tak ada masalah. Boleh kau ada amarati haddak walaupun tanpa ijazah daripada guru. Boleh amal dia. Boleh amal dan dapat pahala kerana ia imam haddak hanya menyusung doa-doa yang dikumpulkan daripada hadis Nabi. Maka ambo ijazah lah baca ratibul haddak sebagaimana nak terima daripada guru ambo. Siapa dia nak amal tu boleh amal lalu. Hukum jual beli makanan pada waktu pagi di bulan puasa, adakah berdosa? Tak berdosa dah jual makanan. Kerana apa? Kadang-kadang banyak benda lah, bukan orang untuk buka puasa. Maka hukum dia tidak berdosa. Kerana apa? Tak syarat kita jual kepada orang tak puasa. Kadang-kadang kita jual kepada budak-budak kau apa dia tak puasa tu dah. Tidak jadi kau masalah. Maknanya tak dosa lah. Kerana kita tidak yakin. Bukan kata kalau lah kita yakin orang mari beli tu dia tak puasa, sedangkan dia wajib puasa, maka berdosa kerana kita membantu orang buat maksiat ke Tuhan. Hukum kita semaya Isya, berimeh ke orang semaya terawih, apa hukum dia? Makruh. Semaya tu sah, jemaah tu sah, cuma tak dapat fadilat 27. Petanda apa jika mimpi orang yang meninggal? Biasanya kalau orang meninggal, dia mari temu dengan kita dalam mimpi, dia tidak bercakap. Dia tak bercakap, dia hanya mari hadir gitu saja. Hukum sapuh muka lepas pada solat, dalam hadis Ibnu Abi Dunya, Al-Azkar Imam Nawawi ada sebut Nabi lepas pada semaya, dia letak tangan atas umbu-umbu dia. Kemudian dia baca Allahumma zhib anni hamma wal hazan, lepas tu dia letak di mulut dia. Jadi nampak macam sapuh ni. Sedekah tak sapuh tapi nampak macam sapuh. Katanya Baba Mix lagi, Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud selagi ni. Baba Mix lagi dia kata sunat sapuh muka kerana doa. Allahumma zhib anni alhamma wal hazan, doa. Bila doa sunat sapuh muka nah. Doa sunat sapuh muka. Dalam semaya ke luar semaya kata sunat sapuh muka. Apa hukum makan minum atas kubur serta tahlil? Jangan duk campur dah. Makan minum bab lain, tahlil bab lain. Tahlil di kubur bab lain, bab makan minum bab lain dah. Ni hukum lain. Jangan duk campur gohok gitu. Hukum makan minum atas kubur, hukum dia harus tidak mengganggu gapo, tidak mengotorkan, tidak mencemarkan gapo. Harus hukum dia. Manakala tahlil atas kubur, ramai ulama-ulama, hatta sahabat sendiri pun kata lepas pada aku meninggal, membacalah akhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul di pada kubur aku. Maknanya baca Al-Quran. Ikutlah baca Quran. Kau apa? Katanya Imam Syafi'i, kalau khatam Al-Quran itu lebih molek. Kana hasan lebih molek. Jadi baca tahlil ni tak baca habis Quran, baca sikit-sikit tahlil. Maka itu sunat. Supaya apa? Bapa tawak di rumah, buat kubur. Supaya majlis ilmu, majlis tahlil, majlis zikir, turun rahmat Allah Ta'ala. Bila turun rahmat, turun di kubur ayah kita. Bukan turun di rumah kita. Rumah kita buat muka lain lah. Bukan kata buat rumah pun siapa juga, apa buat kubur. Supaya majlis rahmat turun di atas kubur. Hutang dan sedekah. Hak mana? Dia nak berhutang ke dia nak sedekah? Kalau orang nak berhutang, sunat kita tolong dia.
Kalau orang mari jumpa kita, dia kata dia nak butai, sunat tolong dia kerana fadilat orang butai lebih banyak pahala kita beri hutang berbanding kita beri sedekah. Kerana sedekah ni kadang-kadang orang itu tak perlu sangat, tak terlalu terdesak. Maka kita pergi sedekah kepada dia. Maka hutang ni orang tak butai kecuali terdesak. Maka dalam hadis Isra' Mi'raj Nabi kata aku tengok pahala orang beri hutang 18 kali, manakala 18 kali ganda, manakala orang bersedekah 10 kali ganda sahaja pahala dia. Masalah dia tak belajar, balik 2 tahun baru dia tahu kata wajib niat di muka. Pas dia tak niat dulu lagu mana? Astagfirullahalazim. Orang ni cuai sungguh ni. Orang ni kena bertaubat dengan Allah Taala kerana dia tu cuai. Apa dia tak mengaji tu? Waktu kesilapan kita masyarakat ni. Tetapi alhamdulillah Allah Taala dia sedar dah kata wajib dah kena sapu di muka. Pas lagu mana air semaya dia tidak sah. Patut air semaya dia tidak sah lagu mana tak tahu. Dia kena qada lah semaya dia nya. 2 tahun dia kena qada selu-selu lah. Kerana dia buat dalam keadaan tidak tahu. Bah lagu mana? Dah tak ada air semaya tidak sah, tak niat kau apa dia? Tak sah. Maka tak bila tak sah semaya, tak sah semaya. Kena qada. Buat sikit-sikit lah. Insya-Allah Allah Taala kesian belah dah kepada kita. Allah Taala wi peluang dah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada dia. Pandangan ustaz kiamat pada 15 hari bulan. Hamba tak berani ni, hamba bukan malaikat, hamba bukan Tuhan, tahu kiamat 15 hari bulan ni. Hamba no komen bab ni jadi banyak dah. Orang panggil teka ataupun ramalan-ramalan ni tidak tepat. Hak penting lah ni 15 Ramadan kau bukan 15 Ramadan, macam mana amalan kita dengan Allah, mantap dah kau gamno, akidah kita, makrifat kita dengan Allah tu penting Kalau 1 Ramadan nak netuk pun kita tak ada kuasa, bukan kerjaan kita untuk mengawal keadaan dunia ni. Ingat, suasana yang berlaku di keliling kita hanyalah bekas. Yang penting adalah benda yang di dalam bekas itu, yakni isi kepada dia itu perbuatan kita. Lagu mana? Kiamat 15, kau kiamat 17, kau kiamat 2 hari bulan, kau penting amalan kita. Ni kalau cara kau bekas, amalan tak ada. Hak ni jadi masalah juga Kadang-kadang nak menakut-nakutkan orang pula. Jadi kau takut kau apa dia. Jangan buat-buat cerita yang menyebabkan takut kepada orang. Orang takut. Takut nak suruh amal tak apa, ni takut tak tahu kat mana. Wuduk pakai spray. Kita spray. Cara nak ambil semaya pakai spray ni, kita spray sampai basah, sampai titik. Tu sah. Jangan spray setengah. Buat gini lalu. Tak boleh, tak titik, tak apa dia. Tu jadi sapu pula. Dia kena air tu basuh sampai mengalir. Kita kena spray banyak sikit biar sampai dia macam basah, tak titik. Tu okey, tu boleh dah. Sah kau jika keluar keputusan. Apa dia? Sah apa dia? Semaya kalau keluar keputusan, batal hukumnya semaya kita kerana keluar sesuatu daripada jalan depan, tetapi keputihan tu tengok pula. Kita sebut dah. Keputihan tu, kalulah keputihan tu dia ada 3 peringkat. Pertama sebelah dalam, pertengahan bibir dia. Kalau keluar daripada bibir faras, maka tu dikiaskan dengan peluh saja. Peluh tidak najis dan tidak membatalkan semaya. Seperti kita tengok macam basuh saja. Kita tengok di underwear kita basuh gitu, maka tu tidak membatalkan. Tapi kalau keluar keputihan itu daripada sebelah dalam, maka tu membatalkan air semaya kita. Dan benda tu najis, wajib dibasuh. Kalau kena di underwear kita, wajib kena basuh. Ada ulama kata beza dia keputihan yang mari sebelah dalam dengan sebelah luar ni. Keputihan tu kalau macam lendar lagu tu cerah putih gitu, warna putih, maka tu mari pada sebelah dalam. Tapi kalau macam basuh macam air liur gitu saja, basuh gitu maka tu mari daripada benda luar, macam peluh saja, tidak jadi kebatal. Najis pun tidak najis kerana dikiaskan dengan peluh. Hukum kahwin jika salah satu pasangan hilang ingatan, gila lagu mana nak menikah? Menikah dengan orang gila. Apabila orang gila, misalnya siapa dia orang gila tu? Suami kau isteri, maka dia tak boleh nak terima lah. Dia kena orang lain je terima akad nikah dia. Siapa dia? Wali dia. Tengok maslahah lah. Dia kena tengok maslahah. Patut kau duk orang gila ni nikah ataupun tak patut. Maka kalau patut perlu kau apa dia, maka wali dia akan ambil urusan dia, cara jawab nikah kau apa dia ataupun menikahkan dia, maka wali dia. Orang gila. Siapa dia nak nikah dengan orang gila?
Orang tak gila pun nikah supaya orang gila dah kita rasa. Nikah dengan orang gila lagi-lagi lah. Kalau lepas pada nikah gila, tu tak ganggu, tidak mengganggu proses perkahwinan. Tidak terbatal nikah kita. Kecuali pasangan tu nak minta fasakh kerana isteri dia ke suami dia tu gila. Maka boleh minta fasakh. Kerana fasakh ni bersebab. Ya beza fasakh dengan cerai. Cerai tak apa sebab, tak apa boleh cerai. Kalau fasakh kena bersebab. Salah satunya gila. Lagu mana cara lafaz tahiyat pendek? At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Habis kat tu. Siap dengan selawat lah. Hukum bagi orang yang tiada perasaan menikah. Tak ada masalah apa dia. Moleknya apabila orang tak ada perasaan menikah ni, molek dia tumpu ke hidup dia untuk melakukan kebajikan ibadat taat bertapa dalam gua. Tapi kalau tak sinikah tapi duduk capung ngatino, capung ngajatan, tak ada afdalnya, afdal dia menikah. Dia duduk ada saing jatuh, duduk tempat-tempat hok menyebabkan nikah, tapi dia tak sinikah, hok ni setan belaka. Tapi kalau tak perasaan nikah, molek dia duduk tapa dalam masjid, duduk jangan jumpa dengan orang. Nak buat penyakit hati riak dan ujub, ingat Allah Ta'ala, banyak belajar mengenai lagu mana nak buat sifat hati riak ujub ni. Kena belajar khas bukan ya kena buat latihan ni. Bukan kata semata-mata witik lagu tu boleh lalu ya kena ada tarbiyah. Kadang-kadang kalau kita buat sendiri tak jadi, kena bimbingan daripada guru juga. Benda-benda lagu ni latihan zahir pun ada guru, latihan batin pun ada guru juga. Orang tak percaya kisah Isra' dan Mi'raj jatuh kafir, kodok jatuh kafir kerana sabit dengan ayat Quran. Subhanallazi asra. Cerita Isra' ni kalau engkar jadi kafir kerana ayat Quran, kata ada kan. Berarti dia engkar ayat Quran. Engkar ayat Quran ni kafir lah hukumnya. Puasa ada peringkat, ada darjah, ada 3. Katanya Imam Ghazali lah. Perbahasan ulama banyak perbahasan dia. Salah satunya kita pilih apa yang dipilih oleh Imam Ghazali. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ni puasa daripada benda yang membatalkan puasa. Puasa lagu ni tak perlu dah, tak perlu qada, tapi pahala tak ada. Tak makan, tak minum, tapi nafsu dah ikut lagi. Maka puasa lagu ni sah hukum dia. Ni puasa orang awam. Puasa kedua dipanggil puasa orang khawas. Puasa orang khawas ni puasa boleh pahala dah, iaitu menjaga daripada benda yang membatal puasa dan menjaga daripada nafsu. Hak ni puasa ada pahala dah. Puasa yang ketiga puasa orang khawas, orang yang teristimewa, itu puasa daripada selain daripada Allah. Hati dia dengan Allah Ta'ala semacam tak pernah terlintas sekalipun benda itu tak pahala juga, benda itu tak ada ugah, benda tu harus, tetapi dia tak terlintas sekali Allah Ta'ala. Orang khawasul khawas, orang hidup dengan Allah Ta'ala. Ahbas ini faham yang khabar dia. Ahbas ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ya pengikut Syekh Abdullah Al-Hariri. Cuma bawa ke dia tu keras sikit gitu dah. Siapa dia yang layak untuk turun liang kubur? Afdalnya ahli keluarga dia lah. Orang yang ahli keluarga dia, orang yang mayat suka untuk dia berpisah, tinggal hoklah sekali deh. Mulai anak-anak dia lah yang urus dia sebagai ayah dia. Tetapi ada fadilat juga kalau letak orang alim seorang masuk dalam tu, kerana orang alim ni banyak baca dia, wirid-wirid yang kadang-kadang kalau anak-anak dia tak pandai buat, kadang-kadang buat benda hok salah misalnya. Bukan kata salah, kelebihan dia tak buat, rugilah. Kalau orang alim ni dia banyak ilmu Adakah hobi memancing itu daripada hubbu dunia? Memancing tak ada salah, cuma bagi orang ilmu tasawuf tak suka memancing. Kerana apa? Kerana seksa binatang dengan kain tu kena di mulut binatang tu, orang tasawuf terasa sakit hati tengok lagu tu, rasa kesian kat binatang. Maka orang tasawuf kalau dia nak memancing dia tak guna kain, dia guna jala. Jala tak ada apa. Jala tak melukakan binatang. Hubbu dunia kada. Dunia ni setiap benda yang tak melupakan kita kepada Allah itu dunia. Tapi kalau benda itu mengingatkan kita kepada Allah, jadi akhirat. Bagaimana nak ada sifat tawaduk? Kena belajar, mau sebut dah deh. Belajar ilmu hati ni kena belajar talaki dengan guru, belajar praktikal dia dengan guru. Bukan belajar bacalah kitab tawaduk 1000 pun kalau tidak ada bimbingan guru, maka tak boleh lagi.
Mohon ijazah wirid Syawaka bin Salim ya azimah sultan ya qadim al-ihsan. Ambo ijazah lah amalan wirid ni. Amalan doa Syekh Abu Bakar bin Salim ni khasnya untuk doa semaya hajat. Kalau orang hajat maya hajat boleh buat doa ni. Allahumma ya azimah sultan. Ambo ijazah ke sebagaimana ambo timur daripada guru ambo lah. Banyak tarik lah. Apa hukum pakai baju ada lambai salib seperti jersey ni? Macam-macam lah. Afdalnya jangan pakai lah. Afdalnya jangan pakai. Lebih lagi kalau lambai tu memang salib betul. Tapi kalau macam huruf T tapi nak support dengan salib, tu tidak jadi masalah. Cuma moleknya orang kafir ni sentiasa nak menipu orang Islam. Kalau boleh buat macam-macam lambai menci setan tu, macam setan bang ni gambar setan duk pergi gitu tu. Nampak tu macam setan. Kita duk pakai tok di topi, tok di gapo, tok di dada kita, maknanya berada di hati kita macam setan tu ni. Maka kalau orang pakai tu nampak dia suka macam setan, nak jadi setan. Gitulah. Molek kita buat dalam lambai dia. Kalau benda-benda tu tidak, kalau bola lambai biasa-biasa tak apa. Kalau lambai ada boleh membawa kepada kufur memuliakan lambai agama orang. Ke Kristian ni menunjuk ke kekufuran. Berarti kalau kita hormat kepada kekufuran, kita letak di tempat yang hormat, kau letak kaki tak apa, tak tempat hormat, berarti kita menghormati kekufuran. Tu lambai kepada orang kufur. Kan lagu tu. Lambai salib, lambai apa dia, maka jadi kafir. Haram tu memang haram tu. Kalau boleh menyababkan mulia ke dia, jangan kau jadi kafir. Kalau Abid Liu macam mana pula ramai ustaz yang kritik menghina. Tak tahulah hamba tu lagu mana dia. Hamba tak beranilah kritik orang tak tahu amalan kita lagu mana ni. Hamba tak tahu lagu mana dia tu. Apa orang kritik kau apa dia tak tahulah hamba malah ambil macam benda ni masalah personal. Kita nak kata lagu mana tak tahulah hamba pun no comment bab dia ni. Witir semaya dah, lepas tu nak semaya lagi boleh. Kita semaya witir dah 3 rakaat. Jadi semaya witir ada 8 rakaat lagi. Jadi 11 rakaat semua witir. Jadi kita bangun tahajud lepas ni, kita semaya pula witir 8 rakaat. Ulasa ustaz derma di media sosial gini. Ingat derma ni molek susuk-susuk, jangan sebarkan. Ya benda ni berpunca daripada media sosial ni. Tunjuk ke orang. Kalau tak tunjuk tak jadi masalah apa. Sedekah senyap-senyap, boleh pahala supaya tolong. Ingat orang akan percaya kepada kita kalau kita jujur sedekah semua. Tak syarat tunjuk-tunjuk dah. Tapi bila kita tunjuk jadi orang bertikar, ada kata ikhlas, ada kata tak ikhlas. Tak apalah hati orang kita mana tahu, tapi afdalnya jangan tunjuk di media sosial, buat masing-masing. Zaman tak ada internet, tak ada orang tunjuk ni sedekah ni. Jadi supaya tolong ada orang pemurah, ada orang boleh tolong orang ni. Tak syarat kata pahala kena banyak apabila sebar di media sosial dak. Apabila kita tak buat di media sosial, benda tu jadi fitnah kepada kita. Ada fitnah tu macam-macam lah. Bagaimana nak didik diri supaya tak tengok cacat celah? Tengok diri kita. Cacat celah kita banyak. Jangan duk kalut dengan orang. Jangan jadi busy body. Jangan duk cara urusan orang. Cara urusan kita. Kita tahu aib kita akan baiki dan bertambah kedudukan kita di sisi Tuhan. Kalau kita tahu aib orang, bertambah kedudukan kita. Bahkan kita bertambah aib orang pula. Kita tahu, maka tak bertambah kita di sisi Tuhan. Nak buat 3 rakaat 1 salat, perlu tak tahiyat awal, nak buat boleh, tak boleh buat boleh. Mai witir 3 rakaat, nak buat tahiyat awal boleh, tak boleh buat pun tak apa. Cara basuh tak cicuk masih basuh sampai hilang bau dia. Email umur 10 tahun adakah dikira berjemaah? Dikira berjemaah. Kalau dia dah cukup syarat apa semua, jawi dah gapo dia bersih dah gapo dia, ambil semaya pun sah hukum dia. Cuma afdalnya tu email mesti balik. Afdalnya tu email kena balik lah. Kerana orang balik ni sembahyang sempurna. Kalau budak sah dah semaya tapi tak sempurna mana. Sunat qabliyah berjemaah boleh tak? Sunat qabliyah berjemaah boleh ke tak? Atas nama nak mengajar anak-anak kita boleh. Tapi sembahyang sunat qabliyah tak disunatkan berjemaah. Kalau berjemaah hukum dia sah. Boleh kalau orang tak puasa, buka puasa sekali dengan orang puasa, boleh, tak ada masalah apa, tidak mengganggu ke apa dia. Apa hukum isbal? Isbal ni melabuh ke kain lebih daripada buku lali, melabuh ke tangan lebih daripada ujung tangan, lebih ni lengan tangan ni.
Apa hukum dia? Hukum dia makruh dalam mazhab kita. Apa hukum amalan ambo? Ginilah banyak baca Quran lah. Boleh puasa ni baca Quran. Kamu baca Quran banyak, selawat banyak. Kalau kita tak mampu baca Quran, misalnya kita kekok baca Quran, okey, amal ke baca Yasin. Yasin ni 1 kali sama dengan 10 kali khatam Quran. Bacalah 10 kali ko Yasin sehari, 20 kali ko 100 kali ko. Oh, saya tak boleh baca Yasin. Okey, baca Qul huwallah 1000 kali. Boleh tak? 1000 kali sehari Qul huwallah. Ingat nak baca Qul huwallah tu kena start dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal bismillah panah tadi dah. Kalau tak boleh baca Yasin, tu tertib dia. Pilihlah mana-mana nak baca Quran penuh boleh, baca Yasin boleh ataupun nak baca Qul huwallah. Warna kegemaran Rasulullah warna putih, warna hijau. Warna putih, warna hijau. Rasulullah pernah pakai warna hitam, Rasulullah pakai. Warna kuning ada juga Rasulullah pakai. Warna merah ada pendapat kata warna merah ada juga. Ni sebab boleh mengumpat. Adakah kita perlu mengumpat? Tak. Kalau kita terpaksa mengumpat, maka ni sebab yang menyebabkan tak berdosa. Kalau kita terpaksa kena beritahu mengumpat. Mengumpat ni menyebut keaiban saing kita. Boleh tak kita sebut asalnya berdosa? Apa-apa pun tak boleh nak sebut mengumpat, tak boleh. Kecuali ni sebab ni menyebabkan kita terpaksa mengumpat jadi tak dosa. Bukan kata suruh mengumpat ni. Ni sebab ni kita kena mengumpat ada. Apabila lagu tu, kita pun royak keburukan dia kerana ni salah satu ni tidak jadi mengumpat. Tak dosa lah. Ni tak tahulah. Hamba malah gini. Bak pesenar hamba jarang komen ni. Bak nama orang kau tuju kepada seorang tu hamba no komen ni. Sebab hamba pun tak jumpa dengan dia. Jadi nak tanya hamba memang tak tepat lah. Nama patut tanya diri dia sendiri. Komen pesenar hamba tak boleh nak oyak lah. Orang nama kau gapo dia hamba takut dia maksudkan gapo dia pun hamba tak tahu. Jadi macam isu siapa dia Ebit Liu ko, siapa dia Abu Syafiq ko, siapa-siapa dia ni hamba kurang sikit komen bab orang ni Kalau bab secara umum tak apa wallahu a'lam. Jadi lah ni kita tengok diri kita, jangan tengok aib orang. Kadang-kadang benda tu dua orang ya masalah. Tetapi apabila ramai sangat nak busy body, benda tu jadi kohar besar. Sedekah baca Quran lebih mulia. Ngaji lebih mulia, tengok aib kita lebih mulia, jangan duk tengok aib orang. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.